Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok satu lagi contoh kiraan traces analisis, di mana bila anda dah dapat soalan seperti ini, kita kena tentukan sama ada traces tersebut adalah determinate atau indeterminate. Caranya adalah kita menggunakan formula M sama dengan 2J tolak R, di mana M adalah member. So, member dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 member. J adalah join, sambungan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sambungan. R adalah reaction. So, kalau pink kita tahu ada vertical dan horizontal. Kalau roller kita tahu bahawa dia ada vertical sahaja. So reaction dia 1, 2, 3. Ada 3 reaction. So dengan menggunakan kita punya formula M sama dengan 2J tolak R adalah determinate. So kita tengok 5 2 kali J4 tolak R. So 5 2 kali 4, 8. 8 tolak 3. Jadi 5. So 5 sama dengan 5. So determinate. Kemudian dah tentukan. Selepas kita tentukan dia determinate dan indeterminate, kita kena kira reaction pula. So kita kirakan reaction. Reaction pada penyokong. Okay, cara yang pertama, kita tahu bahawa dalam equilibrium equation, iaitu persamaan seimbang, menyatakan bahawa jumlah daya pada horizontal sama dengan kosong, jumlah daya daripada vertical sama dengan kosong, dan jumlah moment adalah sama dengan kosong. So mula-mula kita kira daya secara horizontal dahulu. So horizontal 1, 2. Ada 2 daya horizontal. Yang pertama AX. Yang kedua adalah 10. So yang arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. So AX positif, 10 Newton pun positif sebab arah dia ke kanan, sama dengan kosong. So AX adalah 10 bawa ke sebelah kanan dapat negatif 10 Newton. Okay, kemudian kita kira daya daripada arah vertical, iaitu kita menggunakan persamaan equilibrium, iaitu jumlah daya vertical sama dengan kosong. Okay, yang secara vertical 1, 2, 3, 4. Ada 4, iaitu AY kita kata arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. AY ni arrow ke atas positif AY, DY pun ke atas plus DY plus okey, 10 Newton ke bawah negatif 10 Newton. 10 Newton yang ni pun ke bawah negatif 10 Newton equal to 0. So AY plus DY equal negative 20 Newton equal to 0. So dia ada 2 unknown, iaitu kita tak tahu nilai AY dan DY. So kita tinggalkan dulu, di mana kita menggunakan persamaan M sama dengan kosong. Kita tahu bahawa P dengan roller dia tak ada moment. Jadi kita assumekan mana-mana sama ada kita nak ambil, kita nak assume A sebagai moment kosong ataupun D sebagai moment kosong, tak kisah satu. So sekarang ni saya assume bahawa dekat point A adalah moment sama dengan, kita assume moment A equal to 0. Okey. Kemudian kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So AY dengan XY tak boleh sebab dia tak ada jarak, tak payah letak lah. Okey, DY nak pergi, kita kata kalau mengikut arah jam positif, lawan arah jam negatif. So DY nak pergi ke A. So dia melawan arah jam. So kita kata negatif DY, jarak dia. DY nak pergi ke AY ambil jarak 5 meter.
Kemudian nombor 2 pula 10 Newton. 10 Newton arah dia arah arrow dia ke lawan arah jam. So arah jam positif 10 Newton. Okey. Jarak dia daripada sini ke sini 5 meter. Okey, kemudian yang ni dah. So 10 Newton lagi. 10 Newton. 10 Newton ni arah jam. Arrow dia ke bawah, arah jam positif. Okey, jarak dia dari sini ke sini 5 meter. Yang kedua adalah yang ni pun arah jam. So arah jam dia bila dia ke sini, dia kosong lah. Dia tak ada jarak. Yang ni ada jarak 5. Yang ni jarak dia kosong. So tidak perlu tulis yang ni. Yang ni pun tak perlu, yang ni pun tak perlu sebab jarak dia kosong. Jadi sama dengan kosong. So negatif dy kali dengan 5. 10 kali 5 dapat 50. Plus 50 Newton. Tambah dengan 10 kali 5, 50 Newton juga sama dengan kosong. You akan dapat negatif dy kali 5 sama dengan 100 Newton sama dengan kosong. So dy 100 Newton ni bawa sebelah kanan, dia akan jadi negatif 100 Newton bahagi negatif 5. So 5 dapat 20 Newton. So dy anda adalah negatif positif dapat 20 Newton. Okay, sekarang ni kita dapat dy. So kita boleh sambung kira lah yang ni. dy, okay, letak balik dy 20 tolak 20 Newton sama dengan kosong. So ay 20 tambah kosong 20 positif 20 tolak negatif 20 akan dapat nilai kosong. So ay ni akan dapat nilai kosong. Okey, sekarang ni kita letak, kita lukis balik semula yang ni. Okey, kita lukis balik. Kita lukis balik kat bawah ni. Okey, kita kata kat sini dy tadi kita dapat 20 Newton. Ay ni tak ada, so tak payah letak lah. Kalau you nak note saja pun boleh, letak je kosong. Tapi kalau ni tak payah letak pun tak apa. So yang ni arah dia dia negatif. Tadi kita buat dia arah ke kanan. Sebab dia negatif, kita kena ubahkan arah dia ke kiri 10 Newton. Okey, kita padamkan yang ni supaya awak tak keliru nanti. Okey, kemudian kita dah dapat nilai. Kita dapat dah tentukan determinate, dah tentukan reaction. Ketiga, kita nak kira daya. Kirakan daya atau force. Jadi force pada setiap member. Maksudnya dekat setiap member ni ada daya dia. Okey, berapa? Jadi nota dia kata pilih yang kurang daripada 2 unknown. Kalau kita nak kira, kita kena kira yang kurang daripada 2 unknown dulu. Maksud join yang 2 unknown. So kita tengok. Okey, yang mana senang? Yang paling mudah kita kira B dengan D. You nak mula D pun boleh, you nak mulakan daripada B pun boleh. So saya mula daripada D. Saya ambil join D. Okey, kita lukis balik join D. Dia ada external load 20 Newton. Dan kita tengok member ni, kita nak tahu daya itu force, force DC ni point D. Point D, jadi kita tak D, arah dia ke C. Jadi DC. Jadi kita nak cari force, point dia D. So arah dia ke A, jadi DA. So, since dia tak ada horizontal, dia tak ada daya daripada horizontal, dia akan dapat kosong. So, you nak kira pun boleh, you tak perlu kira pun tak apa. Tapi kita tunjuk jalan kiraan. Dulu kita kirakan daya daripada horizontal, DXA sama dengan kosong. Tak ada apa-apa lagi daya, jadi kosong. Kemudian
Kira daya pada vertikal. Kita tahu equilibrium question kata jumlah daya vertikal adalah sama dengan kosong, di mana yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi kita ada F daya vertikal ada dua. Dua. Jadi F DC dia arah atas. Yang ni pun 20 Newton pun arah atas. So tambah 20 Newton equal to kosong. Jadi FDC 20 Newton bawa ke sebelah kanan dapat negatif 20 Newton. So dia sin dia dapat disebabkan dia dapat negatif. So arah ini tak boleh arah ke atas, dia kena ke bawah. Jadi dia adalah, sebab dia negatif, dia akan jadi tension. Bunyi ni arah kata ni jadi compression, jadi tension sebab dia dapat negatif. Kemudian yang paling senang adalah yang dah senang, yang ni pula B, yang ni juga second yang senang. So ambil yang join yang senang dahulu. So pergi pada join B. Join B kita lukis je macam ni. So dia ada external load 10 Newton. Okay. Arah dia di sini point B. Jadi ni nak cari force B. Okay, B ke C. Jadi B, C. Nak cari force point B ke point A. So, okay. Jadi, kita tahu bahawa jumlah daya pada X sama dengan kosong. Yang daya kepada X ada berapa? Ada satu sahaja. So, F, B, C equal to kosong. Inilah jawapan dia. Terus. So, jumlah daya ke vertikal adalah sama dengan kosong. Yang daya vertikal adalah 1, 2. Iaitu ada 2. Jadi, dia tahu yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. So, FBD ni arrow dia ke bawah. Jadi, negatif FBA. So, yang load yang external load pun ke bawah. So, negatif 10 Newton equal to 0. Negatif 10 Newton bawa ke kanan dapat negatif jadi positif. So disebabkan sini ada negatif, ABA ni akan jadi negatif 10 Newton. So yang ni pun akan jadi tension. Okay, sekarang ni kita dapat nilai this one, this member. Kita nak cari member yang tengah-tengah ni. Sama ada you boleh pilih join A ataupun you boleh pilih join C. Yang paling senang kita pilih join A lah. Nak join C pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kita nak join A. Join A. Dia akan lukis macam ni. Ni point A. Point A ni ada apa? 10 Newton. 10 Newton. Daripada join ni F, A, B. Sini F, A, C. Dan sini adalah F, A, D. So, F, A, D kita dah tahu. F, A, B pun kita tahu. Cuma F, A, C kita nak tahu. Disebabkan dia bersudut, kita akan cari nilai theta dia. Arah atas sin theta. Arah ke tepi mesti cos theta. Sama ada dia ke tepi belah sini ataupun ke tepi belah sini, dia mesti cos. Atas bawah sin. So, kita nak cari nilai theta. Kita tahu bahawa dia punya tinggi adalah 5, lebar dia adalah 5. So, dia ada opposite, dia ada adjacent. Kita boleh guna rumus tangent. Di mana opposite per adjacent kan. So, 5 per 5. You akan dapat tangent 45 darjah. Okay, you akan masuk. Okay, you boleh kira horizontal.
Kita kata equilibrium equation jumlah daya horizontal sama dengan kosong. Horizontal 1, 2, 3. Ada 3 horizontal. So arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. So 10 Newton arah dia ke kiri. So negatif 10 Newton. Jadi dah FED. FED arah dia ke kanan, positif FAD. Kemudian kita ada arah dia ke kanan, positif FAC cos theta sama dengan kosong. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, FAD ni kita dah dapat. Kita tengok balik. FAD sama dengan FDA. Itu kosong. So jawapan dia kosong. So kita letak kat sini kosong plus FAC cos 45 darjah sama dengan kosong. So FAC cos 45, 10 ni kita letak sebelah kanan jadi positif Newton. 10 Newton. FAC akan dapat 10 Newton per cos 45. You akan dapat nilai dia FAC adalah sama dengan, you akan dapat 14.14 Newton. Okey, so kita dah dapat. Kita tak perlu kira vertikal tadi. Vertikal tak perlu kira sebab kita akan cari nilai yang ni. So yang kita dapat dah nilai ni, tak perlulah kita nak cari. Okey, kemudian kita selepas kita dapat semua nilai, kita lukiskan semula dan masukkan nilai-nilai tersebut. Okey, kita masukkan nilai tersebut. Yang ni FAD kosong, yang ni 14.4, yang ni BA adalah negatif 10, ni 10, tapi tension BC adalah kosong, DC adalah 20 tension. So ini adalah jawapan bagi kiraan yang kita dah buat. So kita dah settle, kita dah dapat pun nilai-nilai daya yang berlaku pada setiap member dalam trasus ni.